Okey, kita sambung ke video yang lain iaitu sambungan 5.1 jenis gerak balas. Video sebelum ni saya dah ajar tentang gerak balas tropism. So gerak balas tropism, ingat balik kita ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama adalah thigmotropism, suluh paut tu. Okey, yang kedua adalah geotropism. Yang ketiga adalah hydrotropism terhadap air. Geo tadi terhadap graviti, fototropism, gerak balas terhadap cahaya, dan chemotropism, gerak balas terhadap bahan kimia. Okey, seterusnya kita masuk kepada gerak balas nasti. Gerak balas nasti terdiri daripada beberapa jenis iaitu fotonasti, sismonasti, niktinasti, termonasti, dan thigmonasti. Okey. Apa benda ni? Okey, ciri-ciri gerak balas nasti. Okey, tidak semua gerakan nasti merupakan gerak balas pertumbuhan. Dia bukan untuk pertumbuhan lah, tak semua untuk pertumbuhan. Macam yang gerak balas tropism ni, dia bahagian-bahagian akar dan pucuk biasanya untuk pertumbuhan lah, untuk bertumbuh dengan lebih besar. Okey, ciri-ciri gerak balas nasti yang kedua adalah gerak balas yang ditunjukkan adalah lebih cepat dan jelas daripada gerak balas tropism. Okey, gerak balas tropism tu kita tak nampak sangat sebenarnya. Dia lambat. Okey, tapi gerak balas nasti ni kita nampak. Okey, yang ketiga, terdapat gerak balas nasti bertujuan untuk menyelamatkan diri. Okey, menyelamatkan diri, untuk makan. Kita dah belajar sebelum ni pokok perangkap lalat Venus tu. Okey, itu salah satu daripada gerak balas nasti lah. Okey, fotonasti. Yang pertama adalah fotonasti. Okey, biasanya kelopak bunga terlibat dalam gerakan fotonasti yang bergerak balas terhadap cahaya. Kita tengok pada waktu siang. Kadang-kadang pada waktu siang pokok tu kembang. Tapi pada waktu malam dia kuncup. Salah satunya adalah bunga ros Jepun. Ia berkembang apabila menerima cahaya matahari yang maksimum. Bunga ros Jepun akan menguncup pada waktu malam. Okey, sismonasti pula apa benda? Sismonasti merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan titisan air hujan. Okey, gerakan sismonasti dapat dilihat pada daun, stigma dan juga stamen. Okey. So salah satu contohnya adalah pokok semalu. Okey, kita nama pokok ni semalu, Mimosa pudica. Okey. Saya dah ada carikan plant tropism. Okey, ni tak ada. Photonastic movement. Okey, ini adalah salah satu contoh photonastic movement. Bunga itu berkembang pada waktu siang dan menguncup pada waktu malam. Okey, saya ulang sikit. Siang dia buka, kembang. Pada waktu malam dia akan kuncup. Okey. Allah, banyaknya. Okey, seterusnya. Sismonasti pula. Okey, sismonasti. Sismonastic movement. Okey, saya play. Nampak? Satu-satu dia tutup. Cun gila. Okey, replay. Okey, itu adalah sismonasti. Okey. Seterusnya. Nice. Okey, yang ketiga adalah niktinasti. Niktinasti merupakan gerak balas ritma circadian. Bukan Kim Kardashian Macam ejaan. Okey, ritma circadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Okey, daun dia
Biasanya daun pokok kekacang seperti daun pokok petai belalang menguncup pada waktu malam dan kembali terbuka pada waktu siang. So, ini adalah niktinasti, gerak balas ritma sirkadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Okay, contohnya adalah pokok petai belalang. So, pokok petai belalang yang inilah. Dalam buku teks pun ada. Ini. Dia biasa, petai ni macam, kita tak makan lah petai ni. Macam banyak tepi jalan. Okey, yang keempat adalah termonasti. Termonasti merupakan gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Sebagai contoh, bunga tulip akan kembang mekar disebabkan kenaikan suhu. So, pada musim panas, suhu yang panas, dia akan kembang dan pada apabila suhu menurun, pokok bunga itu akan menguncup. Contohnya adalah bunga tulip. Yang last kali adalah tigmonasti. Tigmonasti, tadi termo tu haba tigmonasti merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. So ada getaran, dia akan tertutup. Gerak balas ini dapat diperhatikan pada tumbuhan karnivor seperti perangkap lalat Venus. Apabila ada serangga yang masuk, dia menerima getaran, so dia akan tutup. So, rangsangan yang diterima menyebabkan daun tertutup dan memerangkap serangga sebagai makanan dia. So itu adalah 5 jenis gerak balas nasti. So macam biasa kita dah habis tajuk 5.1. Praktis formatif 5.1, boleh salin soalan ataupun photostat. Soalan, salin jawapan. Soalan, buat jawapan. Soalan, jawapan. Kenapa saya suruh buat macam tu? Yang pertama, awak hafal cara untuk menjawab. Biologi ni memang hafal. Tak boleh tak hafal. Sebab dia memang fakta semata-mata. Kau tak boleh goreng, kau tak boleh nak gunakan, tak payah nak gunakan ayat-ayat bombastik sangat. Tapi kalau kau baca buku teks, insyaAllah boleh skor. Sebab semua fakta ada dalam buku. Yang kedua, kenapa saya suruh salin? Teknik menjawab yang betul. Kalau kata nyatakan awak nyatakan sahaja. Tapi kalau keyword dalam soalan dia suruh terangkan. Terangkan maksudnya awak kena ada satu fakta, satu penerangan, satu fakta, satu penerangan, satu fakta, satu penerangan berdasarkan markah yang diberi. Macam dalam soalan exam, kalau kata terangkan apa-apa-apa, 6 markah. So, mesti ada 6 poin. Faham saya berhenti setakat ni dulu untuk tajuk 5.1. Tajuk 5.2 saya akan sambung untuk video seterusnya. Thank you, class. Bye.